Pengenalan konsep al-sa'adah, kebahagiaan menurut Islam dan Barat. Istilah al-sa'adah berasal daripada kata sa'idah dan as'adah yang bermaksud ketiadaan derita ataupun bukan kesengsaraan, yaitu al-syakawah khilaf Ibnu Manzur. Maka kebahagiaan merupakan lawan kesengsaraan, kemelaratan, kesulitan dan kemudaratan. Manusia sentiasa ingin mencapai kebahagiaan, kebaikan, kejayaan dan keberkatan dalam hidupnya. Pelbagai cara dilakukan untuk memperolehi kebahagiaan sehingga persepsi dan definisi kebahagiaan itu berbeza dalam kalangan manusia. Dalam kehidupan seharian, manusia berasa gembira ataupun berbahagia apabila memperolehi pangkat tinggi, harta kekayaan yang melimpah, anak-anak bergaji besar, memperolehi keuntungan yang berganda dalam perniagaan dan seumpamanya. Hemat kata, kebahagiaan dan kejayaan bagi kebanyakan manusia berdasarkan ukuran material semata-mata. Sememangnya dalam Islam tidak menolak kebahagiaan duniawi sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Ayat ini merupakan salah satu doa yang digalakkan dalam Islam. Kebaikan dalam ayat ini meliputi kebahagiaan dari sudut rohani yang dicapai dengan ilmu dan akhlak yang utama, jasmani yaitu dari sudut kesehatan dan keindahan fizikal, serta kebahagiaan dalam memperolehi harta dan pangkat. Al-Razi 1990. Begitu juga tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berkait dengan kebahagiaan dunia juga Baginda Rasulullah menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqqas bahawa terdapat 4 kebahagiaan dunia, yaitu isteri yang solehah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik dan kenderaan yang elok. Ada 4 kesengsaraan ada 4 kesengsaraan, yaitu tetangga yang buruk, isteri yang buruk, rumah yang sempit dan kenderaan yang buruk. Ini adalah kebahagiaan dunia yang didambakan oleh manusia, kerana 4 perkara ini merupakan hal-hal yang menyenangkan jiwa dan menjadikan hidup lebih indah dan bahagia. Namun, jika di sebaliknya ia akan mendatangkan kecelakaan dan keburukan dalam hidup manusia, ia bergantung kepada iman dan amalan manusia untuk membawa 4 perkara tersebut ke arah kebahagiaan akhirat. Apabila ditanya tentang kebahagiaan, Baginda Rasulullah SAW, riwayat Abdullah bin Hantab juga menyatakan bahawa kebahagiaan sebenar adalah sepanjang umur dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Justru Islam secara mendasar dan global telah menyatakan konsep kebahagiaan tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Demikian, Islam mengingatkan manusia agar unsur kelengkapan untuk menuju bahagia itu diidealkan berjalan dengan seiringan, yaitu kebahagiaan dunia menjadi pemangkit. Perbezaan antara al-sa'adah dari segi Islam dan Barat. Ianya terbagi kepada 2 bahagian, yaitu dari segi pandangan Islam. Yang pertama ialah kebahagiaan hanya sementara di dunia, dan yang kedua ialah barang siapa yang percaya dan mencintai Allah SWT akan mendapat hati yang tenang serta bahagia. Dan yang ketiga ialah kebahagiaan akhirat dan batin lebih diutamakan berbanding kebahagiaan di dunia. Dan keempat ialah setiap kebahagiaan mempunyai batas serta tidak melanggar fitrah sebagai manusia serta sebagai umat Islam. Melalui pandangan kedua ialah pandangan Barat.
Bagi pandangan barat yang pertama ialah kebahagiaan adalah kekal bagi dunia, dan yang kedua ialah sesiapa yang mempunyai pangkat, darjat serta harta yang banyak sahaja akan bahagia. Dan yang ketiga ialah kebahagiaan di dunia amatlah penting kerana ia menjamin tujuan hidup. Dan keempat ialah kebahagiaan dilakukan untuk memuaskan hati dua-dua pihak maupun melanggar hukum dunia atau fitrah, dan itu juga dianggap kebahagiaan dan hak kebebasan sebagai manusia. Seterusnya, apa yang diperlukan untuk mendapat al-sa'adah ialah yang pertama, menjaga solat 5 waktu. Kita sebagai umat Islam haruslah mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan mengerjakan solat. Kerana solat ialah tiang agama yang wajib kita lakukan dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya dengan menjaga solat, kita akan memperoleh kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Bukan sahaja dengan menjaga solat 5 waktu, tetapi juga kita haruslah solat dengan penuh khusyuk. Yang kedua, tidak membenci sesama sendiri. Janganlah kita membenci sesama manusia walaupun seseorang itu telah berbuat kesalahan kepada kita, kerana tiada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Sebaliknya, kita harus mendoakan dia agar berubah menjadi yang baik, kerana kita akan berasa lega dan tenang saat kita memaafkan orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang ketiga ialah menunaikan zakat. Melalui ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tetapi juga memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Oleh itu, kita dianjurkan untuk berzakat agar dapat memberi pertolongan kepada saudara Islam yang tidak berkemampuan. Jika tidak mampu untuk berzakat, ada cara lain yang boleh dilakukan, iaitu bersedekah, berinfak dan sebagainya. Dengan berzakat, kita dapat memperolehi al-sa'adah, iaitu kebahagiaan, kerana dapat membantu orang yang lebih memerlukan. Yang keempat ialah sentiasa bersabar. Kita mestilah sentiasa tanamkan sifat sabar dalam diri dan bersabar atas segala dugaan dan ujian yang menimpa. Sesungguhnya segala dugaan yang menimpa pasti akan ada hikmah di sebaliknya. Oleh itu, janganlah kita mengeluh kerana diuji, kerana mengeluh ialah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kerana Allah telah menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak mengeluh serta memperolehi ketenangan jiwa. Yang kelima, menjaga kemaluannya. Sebagai umat Islam, kita harus menghindar dari melakukan perbuatan zina, menjaga pandangan agar tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal terlarang. Seterusnya, bersikap rendah diri. Jika kamu tergolong dalam orang yang berkemampuan, tanamkanlah sikap rendah diri agar terhindar dari sifat sombong yang merugikan. Kerana orang yang merendah diri sentiasa dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga masyarakat. Yang ketujuh, selalu memberi. Dalam hidup akan selalu ada orang lain yang akan peduli kepada kita. Oleh itu, selalu memberi atau bersedekah akan jauh lebih baik daripada meminta. Kerana memberi adalah salah satu bahagian dari hidup. Memberi dapat menggembirakan bukan sahaja kepada yang memberi, tetapi juga kepada yang menerima. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang terakhir ialah hindari permusuhan. Kita memang tidak boleh menghalang seseorang yang menganggap kita sebagai musuh, tapi kita dapat mengubahnya dengan selalu berbuat baik kepadanya.
Perlahan-lahan mereka akan melihat kebaikan kita dan mengubah musuh menjadi teman. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34 yang bermaksud, "Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman setia." Antara kesan-kesan al-sa'adah dalam kehidupan adalah mendapatkan ilmu. Seperti ilmu amat penting dalam kehidupan seseorang itu sehingga mencapai konsep al-sa'adah tersebut. Contohnya, antara impaknya adalah memberikan peringatan kepada manusia tentang ayat-ayat Allah. Seterusnya adalah memperjelaskan mengenai balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang taat kepada Allah dan orang yang derhaka kepada Allah. Hanya Dia yang berkuasa mengubah nikmat menjadi kesengsaraan dalam sebaliknya. Selain itu, ianya juga memberikan kabar gembira ataupun peringatan terhadap peristiwa-peristiwa alam kubur dan selepasnya serta penjelasan tentang pahala dan dosa. Dan akhir sekali adalah ianya juga memperjelaskan tentang hukum wajib dan haram dan sebagainya. Seterusnya adalah membuat amal, iaitu ianya bermaksud agar mereka dapat menerapkan pelbagai sikap seperti tingkah laku dan pelbagai perkara terhadap sifat malaikat. Dan ianya haruslah dijadikan sebagai amalan yang berterusan dan ditanam dalam jiwa. Dan selain daripada itu, ianya juga akan menjadi amalan hingga akhir ayat seseorang itu. Perkara ini haruslah istiqomah ataupun konsisten dan mendalami apa yang Nabi SAW telah katakan, sangat menyenangkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksud cara Allah yang paling memuaskan adalah amalan paling berterusan walaupun hanya sedikit. Dari segi Islam dan bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan, ringkasnya, kebahagiaan adalah memiliki hati yang tenang di wajah anda tanpa mengira cobaan dalam hidup. Inilah makna kebahagiaan yang sebenarnya menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Al-A'raf ayat 28. Sekian, terima kasih.